Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dah selesai solat maghrib. Jadi dalam masa yang singkat ini, izinkan saya share sedikit, berkongsi sedikit mengenai ada persoalan yang ditanyakan kepada saya. Okay, puan bos saya tak suka saya. Apa yang saya buat serba tidak kena. Bagaimana untuk saya uruskan situasi ini? Okey, sebelum kita bertanya kepada diri kita kan, sebelum kita pergi lebih jauh, bagaimana kita tahu bos kita tak suka kita? Saya highlightkan ada 6 ciri-ciri yang kita katakan bos tak berapa prefer dengan kita, tak berapa suka dengan kita. Yang pertama, bos itu suka menghindari kita. Maksud dia, dia tak nak pandang kita. Kan, jika boleh hindar, dia hindarkan kita, dia ignore kita, itu yang pertama. Yang kedua, apa-apa informasi bos anda tidak maklumkan kepada anda. Bos anda tidak libatkan anda. Anda dapat maklumat pun daripada orang lain. Bos tak maklum kepada anda. Itu tanda yang kedua. Yang ketiga, okay, ada tanda yang ketiga, pendapat anda. Apa yang anda nak present, nak maklumkan dalam apa-apa mesyuarat ke, tiba-tiba kena slash. Ignore terus by boss. Okay, stop. Okay, itu tanda-tanda yang ketiga. Yang keempat, okay, anda dibiarkan begitu saja. Maksud dia tak nak ambil tahu anda pergi mana ke, kan, anda datang tak datang ke, kerja siap tak siap ke, dibiarkan. Maksudnya kita makan gaji buta je lah. Itu tanda-tanda keempat. Tanda-tanda yang kelima, maksudnya kita tahu bos kita suka kita atau tidak. Bila berlaku saja apa-apa di jabatan, anda lah yang sering dijadikan kambing hitam. Anda lah yang sering dipersalahkan. Okay. Yang keenam, apa saja yang anda buat, kerja baik ke, successful story anda ke, tidak dihargai, dipandang sepi. Okay. Amirul, Waalaikumsalam. Saya ada ke office lagi. Saya belum balik rumah. Okay, masih lagi di office. Alhamdulillah dah selesai solat maghrib. Saya berkongsi sedikit sebelum saya balik ni tentang isu bos ni lah. Jadi tadi 6 perkara yang kita tahu atau tidak. Okay? Macam mana kita nak tahu sama ada bos kita suka kita atau tidak. 6 perkara tadi saya dah listkan. Yang pertama, dia ignore terus, menghindarkan terus kita. Tak nak jumpa. Kan? Lepas tu apa-apa informasi tak maklum kepada kita. Dia cuti ke, dia pergi mana ke apa, tak maklum kepada kita. Kita tahu pun pada orang lain. Yang ketiga, dalam mesyuarat, bila anda nak buka suara saja, terus kena hentam. Yang keempat, bila berlaku apa-apa isu, yang keempat, bos kita ignore terus, tidak ambil tahu langsung tentang kita. Kan, anda hantar laporan ke, tak hantar laporan ke, anda pergi mana ke, tak pergi mana ke, dia just biarkan begitu saja. Yang kelima, bila ada apa-apa isu dalam jabatan, isu ni anda lah sering dijadikan mangsa atau dikambing hitamkan. Yang keenam, apa saja yang anda buat tidak langsung dihargai, dipandang. Jadi bagaimana nak menguruskan bos yang begini? Kan semua serba tak kena. Yang pertama bila kena marah. Ni saya pesan dari diri saya juga. Mulut kita ni seal dahulu. Dengar, walaupun sakit bagaimana sekalipun, kena hentam ke apa, dengar dulu. Jangan lawan. Okay? Dengar dulu, pinjamkan sekejap telinga. Dengar dulu apa yang nak bebel ke, nak jerit ke apa ke. Dengar dulu. Jangan lawan. Okay? Yang kedua, saya bagi tips sikit lah. Sebab semua perkara ni kita akan hadapi. Kan? Bos yang sering ignore kita ni, macam mana kita nak buat? Jika ada ruang dan peluang, cuba tegur bos. Kan, contohnya dia datang pagi kan, datang office sebagainya. Nampak dah? Assalamualaikum bos. Sekurang-kurangnya bos kita tahu kewujudan kita. Walaupun hakikatnya dia cuba nak ignore kita. Tegur dia. Nampak bos kat kantin ke apa, lalu tegur, Assalamualaikum bos, khabar bos. Cukup. Yeah, tak perlu lebih. Sebab kita tahu dia tak suka kita. Yeah. Tapi tegur. Yang ketiga, laporan. Pastikan hantar. Walaupun dia tak minta, ada weekly report ke, monthly report ke, hantar. Kan, kita lambat, hantar WhatsApp kepada dia. Kan, bos, saya lewat hari ni. Ada hujan sikit, jalan jam. Maklum kan? Walaupun sebenarnya dia tak nak ambil tahu pun, it's okay. Maklum kan? Kurang-kurangnya bos kita tahu kewujudan kita. Okay. Keempat, cari ruang dan peluang untuk bertemu dengan bos. Buat appointment. Saya nak jumpa dengan bos.
Jumpa sekretari dia, saya nak bincang dengan bos. Face to face, heart to heart. Apa masalahnya? Kenapa bos tak suka saya? Apa kesilapan yang saya buat sehingga saya ini rasa saya tidak penting kepada jabatan, sehingga saya rasa macam saya ada buat silap besar. Saya nak bos maklum kepada saya agar saya boleh baiki. Itu yang keempat, jumpa face to face. Kemudian bos akan beritahu lah, saya tak suka anda sebab anda begini. Okay, improve. Yang kelima, buat improvement, perbaiki, dan jadilah pekerja yang proaktif. Kena faham ya, kita bekerja ni sebab kita suka dengan kerja kita, bukannya kita nak bos suka kita. Saya begitu. Sebab saya suka, minat dengan kerja bidang OSH ini, jadi saya akan buat sehabis baik. Reward and recognition will come later. Kan? Jika kita punya aim kita untuk bos suka pada kita, dan apabila bos tak suka, tu yang kita rasa frust. Pertama, suka dulu kerja kita. InsyaAllah kalau kita suka kerja kita, kita buat sungguh-sungguh, yang akan datang, bos kita akan suka kita, rakan sekerja akan suka kita. Tetapi jika kita sendiri tidak suka dengan kerja yang kita buat, mana mungkin orang lain akan suka dengan kita, kan? Jadi kena suka dulu kerja yang kita buat. Jika kita dah buat dah improvement, dah proaktif, dah improve apa yang bos tak suka sebagainya, tetapi masih lagi ada orang kata kelemahan, ataupun bos masih lagi nampak kita ni tak perform, masih lagi nampak kita ni ada yang tak kena pada kita, saya syorkan hijrah lah, cari kerja lain. Sebab apa? Kita kena jaga mulut kita ni, kan? Daripada kita mengumpat bos setiap hari, daripada kita mengata bos, kan? Daripada kita mempelekehkan bos, cerita tentang keburukan bos kepada teman-teman yang lain, hijrahlah, cari ruang dan peluang kerja yang lebih baik, dan renungkan secara positif. Kadang-kadang kita ni diketemukan dengan pelbagai karakter bos untuk kita memahami balik. Saya suka pandang dari sudut positif begitu. Sebab apa? Supaya apabila kita menjadi bos pada masa akan datang, kita akan improve. Kita akan ingat apa bos-bos terdahulu pernah buat kepada kita, dan kita iltizam pada diri supaya tidak melakukannya kepada orang lain. Jadi bila ditemukan dengan bos yang cerewet, bos yang keras kepala, bos yang suka mengherdik, menengking sebagainya, bagi saya, ya, dia bos, hormati dia sebaiknya, tetapi jadikan dia sebagai garis panduan untuk kita tidak mengulangi sikap sedemikian apabila kita ditakdirkan menjadi bos satu hari nanti. Okay, insyaAllah Najah, esok kita jumpa, ada announcement penting. Dila, okay, saya doakan mana-mana yang ada masalah dengan bos, okay, jagalah hubungan dengan kerja kita, suka kerja apa yang kita buat, kan? Suka sungguh-sungguh, semangat sungguh-sungguh buat kerja kita. Jaga hubungan dengan Allah. InsyaAllah Allah akan jaga hubungan kita dengan bos kita, dengan semua rakan sekerja dan orang lain. Okay, sedikit tazkirah maghrib lah kiranya, kan? Lepas solat maghrib ni, itu saja daripada saya. Mudah-mudahan Allah pemudahkan hidup dan urusan kita menjadi pengamal OSH. Menjadi pengamal OSH perlu berjiwa besar. Okay, perlu orang kata misi dan visinya besar, dan usah mudah berputus asa. Saya doakan semua yang berada di luar sana sihat, selamat dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam.